أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik Dia dan hidayah Dia, dan kita sama-sama berasa nak belajar dan berasa nak tahu tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup di dunia ni, kita tak boleh nak lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah kita lari pada tu, maka kita hidup di dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana firman Allah Taala, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa-siapa derhaka kepada Allah dan siapa-siapa yang derhaka kepada Rasul Dia, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia adalah sesat yang jauh, yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita hidup di dunia ni, kita tak lepas nak lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala kata, "Qul atii'ullah wa atii'ur rasul." Hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Hak Rasul perintah dan hak Allah Taala perintah, maka kita kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu di sini, pada malam ini saya nak mari satu sunnah, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkenaan dengan taat kepada dua ibu bapa. Kerana kita adalah ada ibu bapa, dan juga kita ni menjadi bapa kepada anak. Kalaulah bapa dan ibu kita telah meninggal dunia, kita kena hajar anak kita tu dia tu taat kepada kita. Dan bagaimanakah cara nak ajar
nak wi anak kita tu taat kepada kita. Kali ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dalam surah Al-Ankabut. Tuhan kata kami berwasiat. Banyak ulama tafsir kata kami mewajibkan akan manusia ni, kita semua ni, biwalidayhi, dengan dua ibu bapa husna, buat baik. Jadi kewajipan kita ni Allah Ta'ala perintah supaya kita tu berbakti, buat baik kepada dua ibu bapa kita. Karena sebab besar dua bapa kita ni, kalau kita derhaka dia ni, sebab kita tak boleh masuk syurga. Sebab itulah dalam ayat lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami berpesan, iaitu kami mewajibkan akan manusia terhadap dua ibu bapa tu, apa dia? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam ayat ni Allah Ta'ala dah besar pada ibu, kepada pak. Kerana ibu tu dia menanggung perut besar dah. Menanggunglah akan dia oleh ibunya kesusahan di atas kesusahan, kelemahan di atas kelemahan. Ibu ni yang mengandung, ibu kita dulu lah mengandung kita ni 9 bulan, 10 bulan, sampai 12 bulan. Kadang-kadang hak perempuan hak ada Allah panggil Allah tu berat benar lah mengandung tu. Susah dia. Sampai 7 bulan tu tak boleh buat kerja apa lagi. Kadang-kadang kena sampai masuk rumah sakit. Hal itu hai cerita diri. Wa bisaluhu fi amain, dan dia menyusu pula 2 tahun. Susahnya ibu pera kita lah. Dia mengandung lagi, lepas tu berlahirkan kita, beranak kita tu jaga kita pula dah. Dia sampai nyamuk sekor tak boleh ketik. Ibu kasih benar kepada kita. Lepas dia tu menyusu lah sampai 2 tahun. Tapi lah ni tu hanya susah mana. Susu kedawangnya. Ibu jarang. Ibu kita di hari nak beri susu ke anak tu jarang nak. Banyak ke tak beri susu hak kedah, susu menate. Sedangkan bomoh sendiri pun suruh beri susu ibu. Susu ibu lah lebih baik pada susu lain. Kerana sebab anak tak kasih pada ibu lain, sebab dia beri susu lain. Tak serah bagi. Ibu dengan anak tu tak ada berjerak, tak ada serah, tak ada beri susu ibu. Sampai itulah anak dia hari ni banyak derhaka, banyak tak kasih pada ibu. Sebab pucanya di antaranya dia beri susu binatang, susu lembu kepada anaknya. Bola hebat tu sehari 2 hari tu beri susu ibu lagi. Lepas tu nak pergi kerja bayar, cari susu kedah beri kepada anak, beri nyusu kepada anak. Ini cerita Allah Ta'ala lah. Dia berat terhadap ibu kerana susah terpera kita, ambil yang kecil sampai besar. Kali itu Allah Ta'ala perintah akhirnya anishkur li wa liwalidayka. Pertama kali Allah Ta'ala suruh syukur kepada dia. Syukurlah oleh kamu, bersyukurlah oleh kamu akan daku wa liwalidayka, dan bagi 2 ibu bapa engkau. Allah Ta'ala serta suruh syukur dia dan syukur pada 2 ibu bapa. Tuhan jadi kita, tapi sebab jadi kita ni melalui 2 ibu bapa kita. Ilayyal masir, Tuhan kata, ingatlah kepada akulah tempat kembali untuk nak balasan, untuk nak beri balasan kepada kami. Dan satu ayat lagi Allah Ta'ala diri dari masalah hajat. Bagaimanakah kita nak baik terhadap 2 ibu bapa? Allah Ta'ala hajar kita oleh diri. Ya surah baik 2 ibu bapa saat ni tak ada hajar lagi dalam surah lain. Dalam surah Al-Isra ni Allah Ta'ala hajar nak baik lagi mana terhadap 2 ibu bapa. Tengah ayat tu hajar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kabira ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ayat ni Tuhan ni hajar kita buat baik terhadap 2 ibu bapa.
Wa qada sini dengan mana ai amarallah. Dan telah perintahlah oleh Tuhan engkau alla ta'budu, bahawa janganlah kamu semua illa Iyyah, selain pada Dia. Mula-mula ayat ni Tuhan perintah suruh kita sembah Dia. Dan ta'wil sembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa Iyyah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa ihsana, kamu adalah kamu buat baik. Jadi Allah Ta'ala ni lepas suruh sembah Dia, lepas tu suruh baik terhadap dua ibu bapa dah. Ayat ni disertai dengan suruh beribadat kepada Allah Ta'ala satu, kemudian suruh baik kepada dua ibu bapa. Mengikut ahli tafsir yang kata qarana Allah Ta'ala bi ibadatihi bi barra bil walidaini li bayani haqqihal azim 'alal walad li'annahuma as-sabab az-zahir li wujudihi wa 'aishihi. Jadi Allah Ta'ala dah wahai ayat suruh kita buat baik kepada ibu bapa lepas pada taat kepada Allah Ta'ala ni, kerana kita tahu kata dua ibu bapa dalam sebab nak jadi kita. Sebab nak lahir kita ke dunia ni sebab ibu bapa. Nah, bukan ibu bapa buat kita dah. Ibu bapa tak pandai buat kita, dia sebab dia. Nah, kalau kita pandai buat agak boleh buat yang uji dik wiga apa kita pandai dah. Dah ni Allah Ta'ala buat, tapi melalui sebab kita. Nah, kali itu bagi anak wajiblah dia tu buat baik terhadap dua ibu bapa untuk bersyukur. Nah, dia mengandung kita, dia jaga kita, dia dia pegang kita sampai besar, tapi telah Tuhan tu suruh kita tu buat baik kepada dia, kepada dua ibu bapa. Lebih lagi masa dia tua. Ni saya kata, imma yablughanna indakal kabira ahaduhuma aw kilahuma. Lebih lagi di masa dia tu umur tua. Tak kira kedua ibu kita tua, ayah kita tua, ataupun ayah kita tua, ataupun mak kita tua. Dia ni pak anak kecil ni. Lebih lagi dia sampai umur 40 tak ada dia nak pegang anak. Nah, dah kecil situ, berak situ, bakat kecil belakang, kita tak bucu. Tua. Banyak orang tak berlaku di hari ni, kita lagi zerah. Nah, orang tua hak umur 70, 80 hak nyanyak tu kak, kita tak bucu. Nah, baharu ni laga apa dah. Hak ni tak termasuk hak Tuhan kata. Nah, Tuhan sebab baik lebih masa tua. Nah, tapi kalau kita dah hari ni banyak ke beci dia tua tu, tak secara dia tu. Dia nak ramah bakal ada beri. Nah, anak ni pula kita mau ni. Tapi balik ibu ni balik ibu kalau anak sakit, wagi mau sakit, ibu ni jom tinggal kerja ditunggu. Dah. Kalau anak tu sakit. Tapi kalau ibu sakit, gaduh anak ni banyak orang. Duk beri, mula aku lah, mu tak mari aku. Jadi duk beri sama anak. Jadi Allah Ta'ala ni suruh ambil berat masa tua. Nah, masa dia tua, dia kata ai awsayna bihim wa bi khassah idza kabura aw kabura ahduhuma. Lebih lagi masa dia tu tua. Nah, tak kira ada ayah, ada mak tu dua. Nah, ini masalah Tuhan suruh buat baik masa kerana dia tu lebih berhajat lagi kepada kita dan lebih berhajat untuk pertolongan kepada kita. Satu kisah di Negeri Arab. Dia ada 3 orang anak jatuh belakang. Lepas tu ibu dia ayah dia, ibu yang mati dah ada ayah dia mata buta. Lepas tu ayah dia orang kaya, mata buta, ada rumah 3-4 lapis. Kemudian anak-anak dia sana dia ambil cari bini lebih bui rumah bui apa. Tiba-tiba boleh sabar malam 80 dia tu nyanyi hati ingat hati. Lepas tu bini tadi natu dia. Hak ni tu kecil lah kain tadi. Tak ada dia nak cara dah. Pasal ada pujuk lah habis dia. Kita mau tua, tak nak cara ni. So kita mau tua. Hak ni pun bakal pujuk abaya, hak ni bakal pujuk abaya. Akhir-akhirnya abaya setuju bakal bini belakang. Kalau tak nak cara, ayah seorang anak 3 orang. Kau kita mau tua. Nah, lepas tu buat gila. 3 orang ni buat gila di tempat mau tua. Nah, 4 orang cara mau tua, 4 tak ada orang cara tu lah.
Banyak riwayat mana? Riwayat mana? Rumah tua. Ya tahu ia jumpa jalan tua ni, ya tahu nyanyi orang ikut sini. Anak dia. Siapa hati. Botak situ tu botol lewamu. Hak dia tu pergi besak sakit tu. Pergi besak di Pak Moh tua. Pergi besak jumpa dia kata, apa orang hidup sini? Dia kata-kata dia tak nganyuk. Dia masuk kata dia nganyuk pasal duduk lalu gitu. Kau yang ingat, tanya mula. Duduk mana? Duduk Moh tua. Lepas dia tanya siapa yang mari dia. Dia kata 3 orang mari dia. Dia kata jumpa jalan. Orang teriak lalu dia. Nah, dia tu teriak lalu dah. Anak dia orang tahu dia sini. Tak ada dia duduk sarau sampai besar 3 bini dia harta rumah. Dah dia duduk gitu tak kena orang ni. Dia duduk gitu. Boy yang marah dia duduk orang lalu dah. Dia duduk orang kata kan, Allahumma harrimhum an-nar. Ya Allah, dia Tuhan haram. Allahumma harrim al-jannah. Ya Allah Ta'ala haram masuk syurga. Wa adkhilhum an-nar, masuklah Tuhan. Ya Allah, masuklah mereka itu ke neraka. Sakit hati dia duduk orang anak masuk neraka. Pasti dia nak tinggal tu dia minum telefon pula dah. Dia kata kalau tua ni mati kau telefon dia. Nah, dia nak tahu kata tua ni tak payah tepuk dia dah. Kalau dia tua ni boleh ingat dia panggil tu hak itu jaga. Nah, dia nak marah ke anak dia tak ni mai tahu dia sini. Dia panggil tu dia jaga tu. Tulis dia tahu rumah dia semua tanah harta dia tu wakaf pada rumah tua belakang. Dia nak marah pada anak dia belajar saat itu, harta dia tu wakaf pada rumah tu. Tiba-tiba setelah dia mati, dia jaga telefon lah ke anak. Gembira anak ni pak yang mati sini lah kita boleh harta banyak. Lepas tu yang mari pak. Nah, mari jumpa rupok dia ke apa ni, dah dipanggil lah dia. Dia tu lepas pada sipir ayahmu ni pergi di mahkamah lah. Dah tempat sekitar sini di hakim lah. Nak wayak harta ni, ayah dia ni. Nah, tiba-tiba dia pergi. Wayak. Nah, ni surat ayahmu ni wakaf habis kepada rumah tua, tak ada wakaf dah. Itu dah kisah ni dia cerita ke orang tua, orang tak tahu pada itu. Tak dunia untuk balas gitu dah. Pas di akhirat tu lebih berat lagi. Nah, sebab itu pada ayat Quran ni dia ketika kita tua tu lah banyak anak-anak kecil kepada orang tua, iaitu kita nak baik benar kepada dia. Nah, sehingga Tuhan katakan Tuhan ajar kita, fala takul lahumma uf. Janganlah kamu kata kepada dua ibu apa uf. Tengok ni sering ni dah. Nah, kita tu kita rasa lain lah. Nah, alih dah kata pada orang tua. Masuklah neraka dah. Nah, hak ni sering perkataan dah. Lepas tu Tuhan ajar buat baik pada orang tua. Wala tanharhuma. Janganlah kamu jerkah akan kedua-dua. Kata tak beda jerkah tu Tuhan larang. Nah, jerkah ni akak sorang dengan orang tua. Oh, takut ni bisa kita kan. Mendirikan suara kita jekah pada dua ibu bapa tu masuk dalam dosa besar. Lepas tu Tuhan ajar lagi, pas nak kejap ke mana dengan dua kita. Wa qul lahumma qawlan karima. Dan hendaklah kamu katakan baginya, bagi kedua itu perkataan yang mulia. Kecek mengenal lembut suara dan dengan orang tua. Lepas tu wafid lahumma janahal dhulli minar rahmah, kita kena rendah diri dengan dua ibu bapa. Nah, kalau ibu bapa tu atas meja kita duduk bawah, kita kena rendah diri dia panggil. Nah, terhadap dua ibu bapa. Dah balik ke kita ke. Kalau anak tu boleh ada gaji kaya ke. Nah, tak pakar pada ibu bapa. Nah, bawa orang jalan rumah, kalau tu orang nak dengar tak. Nah, mai duk kali, kata gigi, nak kecek nak boleh. Tu tak boleh tu kata tu tak boleh terhadap dua ibu bapa. Nah, jadi Allah Ta'ala suruh kalinya suruh kita doa kepada ibu bapa. Yang akhir ayat ni kata waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah dan hendaklah kamu doa, Rabbi wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah kedua-dua tu kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu jaga aku waktu aku kecil dulu.
Nah, banyak ada doa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lebih lagi gitu doa dalam semaya. Nah, doa belum ada salah tu tak ada gapo. Nah, doa wajib Nabi dulu pas tambah doa gapo, asal-asal ada gapo, kalau tak buh doa ni kepada ibu bapa adik. Hak tu boleh sekali. Dan tempat hak mustajab doa di antaranya sebelum kita nak salat. Lepas pada innaka hamidum majid, doa situ. Nah, pada awalnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lepas tu kita tambah doa. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas tu Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum nak salat tu dah doa celon. Itu tempat mustajab doa, di antara tempat mustajab doa. Dah. Hal ni Allah Ta'ala hajar kita sedikit banyak kalau kita tak turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, lepas tu kerana ni buat baik ni dah yang boleh fadilah besar. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yub'sata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaihi, dengan sahih. Ya, Rasulullah SAW kata sebenarnya Rasulullah SAW, man ahabba an yub'sata lahu fi rizqihi, siapa-siapa suka nak wi rezeki murah, nak wi Tuhan tu curah rezeki, wa yunsa'u lahu fi atharihi, dan nak wi panjang umur, falyasil rahimahu, hendaklah kita hubung rahim hak ibu kita. Hak ayah kita mati dah, hak ayah tak ada nak hubung, kita anak ni kena hubung. Nah, hak dia besar gapo, adik-adik dia sayang dia, kita kena hubung. Nah, kena buat baik kat belakang. Barulah kita ni dimurah rezeki oleh Allah Ta'ala dan dipanjangkan umur. Dan banyak lagi hadis-hadis berkenaan dengan masalah suruh buat baik terhadap ibu. Saya tolak banyak hadis, di antara kita baca sikit-sikit. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala as-salatu ala miqatiha qultu thumma ay qala thumma birrul walidaini qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah fasakata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau astazidtuhu lazadani, rawahu Bukhari. Abdullah Mas'ud ni dia kata sesungguhnya Rasulullah, dia tanya Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apa hak lebih molek kali, lebih afdal kali? Jawab Rasulullah, qala as-salatu ala miqatiha, semaya dalam waktu. Ya, tak ada semaya lewat. Hak tu sebaik-baik amal. Lepas tu qultu summa ay, lepas tu amal lagi apa lagi hak lebih baik? Qala thumma birrul walidaini, buat baik pada dua ibu bapa. Ini hak Nabi. Ya. Lepas tu qultu thumma ay, amal lagi apa lebih ada tu pula? Hak amal dah boleh sekali. Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Ya, berjihad ni ya luah. Ya, jihad pada jalan Allah ni, jihad mana perang tu, jihad hawa nafsu kita. Main ngaji ni kita jihad dah. Nah, lawan nafsu kita. Nah, mari dia nafsu ni tak same dah molek ni. Nah, kita kena lawan. Nah, itu di antara hadis. Lepas tu hadis Asma' binti Abi Bakar, hadis kakak ipar Nabi dan kakak Siti Aisyah. Asma' ni dia katakan apa? Qadimat alayya ummi, mak dia mari jumpa dengan dia. Wahia musyrikatun, ibu dia tu tak asal syirik lagi dah. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawi hadis ni orang yang khilaf lah. Mak dia ni, nah, musyrikah ni mak dia benar ke atau mak musuh? Nah, tengah rawi hadis, tengah sarah hadis dia kata mak titik hari ni dah mak sungguh dah. Tengah kata ibu musuh dia. Nah, lepas tu dia pergi jumpa lah dengan Rasulullah. Dia kata pastai tu Rasulullah SAW. Dia minta tua pada Rasulullah. Dia kata mana? Inna ummi qadimat wa hiya raghibah.
Mekku ni mari jumpa dengan aku. Dia suka nak tanya ke apa aku ni. Lepas dia tanya lah, apa asilu ummi, boleh tak aku nak hubung dengan mak orang kafir ke Islam tak? Itu yang saya. Kalau jawab Nabi, na'am, boleh tak ada apa. Sili ummuki, nah, sili ummaki, menghubunglah, hubungilah dengan ibu engkau. Jadi dari hadis ni lah, orang yang masuk Islam dah ni dia boleh hubung dengan mak dia, tak ada apa buat baik. Dia hubung dengan mak dia, tak ada apa. Nah, karena si Nabi ni suruh Asma ni buat baik dengan ibu dia, walaupun dia bukan Islam. Nah, ini hadis banyak. Nah, lepas tu satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma abuk. Rawah Bukhari. Hadis ini hadis daripada Abu Hurairah, hadis sahih. Nah, datanglah oleh seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia yang berhak untuk aku nak sahabat, nak baik? Jawab Nabi, ummuk, makmum. Nah, lepas seorang lelaki tanya pula, semua pia pula. Kalau semua ya makmum, nak baik, nak sayang dengan makmum, baik dengan makmum. Kecek kapung lah, ibu angkat. Kalau semua tiga kali dia tanya, jawab ibu lah. Nah, suruh baik. Kerana Quran saat ni duk berat atas ibu. Nah, ibu dia berat daripada kita. Joklah perut lagi. Boy yang keempat tu lah, qala summa abu. Dia keempat lah. Baru Nabi jawab kata, bapa engkau, ayah engkau. Orang hak sebab baik dan berhak untuk engkau nak bersahabat dan nak baik. Itu banyak hadis-hadis suruh kita tu dia buat baik. Dan Quran Allah Ta'ala sendiri ajar kita baik kepada ibu bapa. Lepas tu kalau kita tak baik ke mana pula? Nah, ni Nabi raya. Nabi kata, daripada Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salatan, 3 kali. Nabi kata, Nabi tanya sahabat dia kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali Nabi kata. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku nak ceritakan sebesar-besar dosa besar. Al-kabair dosa besar dah, tapi akbarul kabair sebesar-besar dosa besar. Nabi nak ayat sahabat apa arti sebesar-besar dosa besar. Nah, al-kabair dosa besar, as-saghir dosa kecil. Bahasa Arab as-saghir dosa kecil. Al-kabair dosa besar. Ini akbar al-kabair, sebesar-besar dosa besar. Kulna buat sahabat kata bala ya Rasulullah, bahkan nak dengar apa arti? Qala jawab Rasulullah, al-israku billah. Hak pertama kali bersyirik dengan Allah ni dosa besar. Hak ni kau buat kita nak main-main apa ni? Buat tamada, syirik tak apa, tiada usaha. Nah, syirik ni berat, tak masuk syurga. Nah, Tuhan tak ampun syirik ni berat. Nah, al-israku billah. Kita serah pada ustaz besar ni. Nah, ustaz hak mengajar tauhid tu, bab syirik ni tiga kali tak habis dah. Banyak bab syirik. Nah, lepas tu yang kedua, wa uququl walidaini, rahka pada ibu bapa, masuk akbarul kabair juga. Nah, rahka pada ibu bapa. Fakana muttaqian, Nabi duk nyandar pajalah sah. Lepas tu baru Nabi ayat 2 tu Nabi memang duduk dulu. Nah, faqala ala wa qauluz zur wa shahadatuz zur. Yang tiga ni apa dia? Orang kecek bohong dan jadi saksi bohong. Masuk dalam selesai kau. Nah, dia mau tolong kita jadi saksi, suruh bohong dia tak boleh. Nah, masuk dalam selesai kau. Nak tolong dia mau suruh jadi saksi tapi saksi bohong tak boleh. Nah, banyak kalau naik hakim tu minta tolong jadi saksi bohong tak boleh. Nah, masuk dalam selesai. Dua tiga hadis mari cara masalah geraka pada ibu bapa ni masuk dalam dosa besar. An Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair al-israku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghumus. Rawah Bukhari. Jadi sahih lafaz. Hadis yang kedua ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As
Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-kaba'ir, dosa besar tu al-isyraku billah, tak mula-mula. Nah, syirik dengan Allah Taala. Nah, orang kampung yang tak payah dia tak ikhtiar usaha tak ada apa. Nah, ia ada cara juga Nabi dia ada cara. Nah, siapa pakai gelang ni juga. Nah, pakai gelang nak hilang ke apa dia hilang nyakit tu masuk ada syirik dah. Ada seorang sahabat pakai gelang, dia nyakit kuning, hijau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak bakar apa? Nak hilang nyakit kuning dia. Tuhan kat bala duk dia. Tuhan Nabi suruh cabut hal. Nah, itu masuk dalam syirik juga. Pakai itu semua. Tapi tu lah kalau kiyah pak kita di hari ni malah ada yang lalu. Nah, dia mutah. Dah mutah ni mutah tak boleh kasut kat tekak. Ha, misal kita kata. Nah, dia lolak kau tu. Nah, ambil tak boleh kasut ikat apa? Ikat tekak nak hilang curah mutah. Dia tadi kasut pakai ubat. Tuhan suruh ubat, Nabi suruh ubat, tapi ambil ubat. Jenis ubat lah nak gapo. Nah, kalau bukan ubat dia tak boleh percaya kepada tali tak boleh. Nah. Allahu akbar. Kok ni tak ada apa syirik belaka. Nah. Wa anhu, dan hadis yang tak bilang. Pertama, isyrak billah, syirik dengan Allah Taala. Yang kedua, wa uququl walidain, dahka pada ibu bapa. Nah, ini kita pernah ajar anak kita tak. Nah, kalau ibu kita ayah kita mati dah, kita nak ajar anak kita yang dahka kepada kita. Buat ke mana? Nah, masuk dalam dosa besar. Wa qatlun nafsi, dan bunuh diri. Masuk dalam dosa besar juga. Nabi tak mengajar bunuh diri. Nah, masuk dalam dosa besar. Lepas tu, selagi wal yaminul rumus, orang sumpah bohong. Nah, dia buat dia cakap wallahi aku tak nak buat, sumpah bohong tadi. Padahal dia buat, atau masuk dalam dosa besar juga. Lepas tu masuk dalam dosa besar juga. Nah, syatamur rajul walidai, maki pada dua ibu bapa. Nah, banyak orang kita budak-budak hari ni, budak yang paling dah Wasa Nathan ni celaka, ayahku celaka, minta duit tahu. Itu orang ni maki pada dua ibu bapa. Nah, masuk dalam dosa. Nah, pas kili maki, mu maki kat ayahku, aku maki kat ayahmu. Nah, jadi aku tu. Nah, kalau kita dengar orang duk maki kat ayah kita maki kat ayah kita, masuk pas kita kena. Nah, tak boleh maki pada ibu bapa, tak boleh. Nah, di antara gapo ada perkataan yang kita tak boleh kepada ibu bapa ni. Pertamanya, mensualil uquq, rupa-rupa kita dahka pada ibu bapa kita ni, as-sabbu wal li'an, maki dan laknat pada ibu bapa tak boleh. Dan masuk dalam dosa besar. Nah, nak kata kita maki ni kata huduh lah pada ibu bapa. Lepas tu taqdimus sadiq alal ab. Apa takdim? Mana mendahului sayang terhadap anak ayah kita, kasih lebih, apa kasih sayang pada ibu bapa. Nah, bos sayang mari tak Allah hormat, buat tu, buat ni hati. Buat ayah mari tak cara, tak ada. Tak boleh masuk dalam dosa. Tak ada hormat ibu bapa. Nah, takdimus sadiq alal ab. Apa yang mendahului sayang di atas pak. Nah, menghormati orang lain, sayang dengan pak. Lepas tu wazaujah alal menghormati isteri di atas ibu, masuk juga. Nah, hormat ke mana? Dan kita ni dengan ibu kita ni, pernah tak kita pergi Mekah ibu kita? Nak baik ibu bapa ni? Enggak. Tak pernah, tak ada duit kita diri tak pergi Mekah. Nak pergi nak ibu bapa. Nah, cara nak baik pada ibu bapa. Lepas tu umrah, besok lagi ke tak? Tak baik pada ibu bapa, tak biasa pergi. Saya tinggal tak biasa pergi, tak ada duit nanti. Tak apalah hak tu. Nah, hak hari raya, kita pernah ke tak beli baju baru kepada ayah kita, kepada ibu kita. Biasa ke tak beli piyah kepada ayah kita dan kepada ibu kita pada hari raya. Besok tak beli kain sarung untuk buat semai raya kepada ayah kita, kepada ibu kita. Tak biasa. Nah, hak tu adalah satu akhlak yang baik untuk kita nak buat baik dengan ibu bapa kita.
barulah ibu bapa kita rasa mujur, rasa segar. Walaupun harga murah kita boleh beri hadiah bagi hari yang penting, hari raya. Pada isteri kita boleh dalam rumah lagi, boleh garah, takut melebihan ni, takut masuk. Tak suh dia kata habisan ni masuk dia kata. Bini ni boleh dalam kok lagi, gapo cukup, mata hitam beli je pun cukup je. Mak ni baju selah tak je beli je hari raya. Allah. Hak ni melebihi isteri dengan ibu. Beratlah. InsyaAllah kita cubalah buat baik. Lepas tu al-kazib alaihima, kecek bohong dua-dua. Masuk dosa besar tak boleh kecek bohong. Kecek Ramadan tak boleh dah bohong, pas kecek dengan ibu bapa dah bohong pula dah. Bohong dengan ibu bapa masuk dosa besar juga. Ghaibatuhuma, ngupak dengan ibu bapa. Ngupak masuk dosa besar dah, ngupak hal lain pun tak boleh dah. Pas ngupak ibu bapa kira ni duk ayat hai ibu bapa dia. Duk buka perangai bagi ibu bapa dia pada orang lain. Tu ngupak dah tu. Dua ayat benda tak molek ibu bapa ni, dua ayat pada orang lain, itu bagi ngupak terhadap ibu bapa, masuk di dosa besar. Masya-Allah. Dah banyak orang kita dah dia tak kena kepada ibu bapa ke. Nampak ibu bapa ada kasih kau tu, hak ni duk kita lah. Oh aku tak cara. Adik-adikku hak ni ikut. Jadi duk kira ayat hal ibu bapa ibadah orang. Masuk dosa besar. Tu bagi ngupak. Ngupak ayat sungguh, tapi ayat orang lain. Tapi ibu yang tak kena, hak sungguh. Kalau bukan sungguh, tak main ngupak, panggil bohong pula. Tak lama ngupak, nanti tengok ayat bukan hak sungguh. Ngupak ni ayat sungguh, dia tak kena. Itu mana ngupak. Patut di antara masuk dosa besar lagi at-tasabbuq fi bukaihima. Kita lah sebagai sebab orang tua kita teriak. Perbuatan kita ni, orang tua kita sakit hati, sedih hati, teriak. Masuk dosa besar juga. Tapi budak learning ke. Masalah kalau dia di dosa besar tu rasanya, kalau dia nak apa kita main gawe lah, nak berlaki. Jadi yang nak dia tu tak boleh kata podah. Sebab sekat lari ini kah diri. Orang learning yang ngaji dia didik. Ngopak rumah ni malu lagi teriak. Kalau perbuatan macam ni masuk dalam dosa besar. Dia lah buat menyebabkan siapa ibu dia menangis. Dia malu kok orang lagi teriak lagi. Perbuatan macam tu. Banyak berlaku di hari ni. Kesan nikah sendiri. Dia mengaji jadi. Itu di antara perkara-perkara perbuatan yang masuk dalam dosa besar. Kata-kata kita tak khabar. Iaitu dah kepada dua ibu bapa. Lepas tu cara buat baik ni, saya nak baca satu hadis buat baik ni. Orang dulu kisah ni dari satu hadis, iaitu hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Dalam hadis ni ayat tiga kebaikan, tiga golongan. Tapi saya nak ambil hak ibu bapa. Hadhihi al-qissah allati akhrajaha al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi, qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan dalam hadis ni cerita, in talaqa salasatu rahtin mimman qablakum hatta awu al-mabit ila ghar. Keluarlah, berjalanlah oleh tiga golongan, tiga orang daripada mereka sebelum kamu. Nabi wayak pada sahabat dia lah. Pergi kepada pasir tu. Lepas tu bawa gelak tu hatta awul mabit ila ghar, dia masuk dalam gua. Yang untuk nak pergi bermalam di gua, nak klik daerah. Itu mana hatta awul mabit ila ghar, hingga dia bermalam dalam gua. Pada kalau maka masuklah mereka itu dalam gua. Fan hadarat sukhrata minal jabal, bawa masuk dalam gua, batu besar jatuh, fasaddat alaihim ghar, maka tertutuplah pintu gua. Tiga orang ni pergi jalan ke badan, nak klik dalam, gelap, masuk dalam gua, nak tidur dalam gua, tiba-tiba batu tak tahu bukit besar jatuh, tertutup pintu gua, nak tutup dalam. Itu fasaddat alaihim ghar, maka tertutuplah pintu gua. Faqalu, maka pakak keceklah buat dia dari gua tak ni. Innahu la yunjikum min hadhihi sakrah, kau kita ni tak lepas dah.
nak tubik talih mati lagu war bagi kita. Tiga-tiga orang tu duk lagu war tu, duk pakak duk sorak bagi kita mati lagu war nak tubik talih. Karena batu besar atas semak ni lupa. Illa antadu Allah bisani amal, kecuali tak ada waktu kita doa pada Allah Taala dengan amal-amal hak amal soleh hak amu buat dulu. Gapo tak mengena ingat amal soleh amu buat dulu. Jalan lain tak ada orang nak tolak, tak tubik dah waktu besar. Kita kena tawassul kepada Allah Taala dengan amal kita buat dulu. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah seorang lelaki daripada folk dia tu, Allahumma Tuhanku, kana li abawani, dulu aku ada dua ibu bapa, syekhani kabirani, tua dah, jadi syekh tua dah. Lepas tu kebaikan dia nak dia duk ayat Tuhan, ngadu Tuhan, kebaikan ke apa dia terhadap dua ibu bapa. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, aku tak pernah makan sebelum kedua-dua anak aku, ahli aku. Dan aku hormat pada ibu bapa ni, ada makan ni, wih pada ibu bapa makan dulu, baru aku makan. Baru aku makan. Itu kerja amal soleh dia. Yang seorang lelaki ni, duk cerita tu. Fana abi fi talabi syai'in yawman, maka pada suatu hari itu dia tu pergi carilah. Nah, falam arif alaihima, maka aku tidak ada klik. Nah, jumpa keduanya, hatta nama hingga dua ibu bapa tu tidur, nerau tu. Dia klik lewat pada malam hari. Lepas tu dia tak tahu kata ayah dia nerau, mak dia nerau dah. Fa halik tulahuma rufutahuma, fa klik gelak dak dia pun terahlah susu untuk kedua, untuk makan yang kedua. Bawa naik wajadtuhuma naimain, aku nak lagi susu, nerau dah kedua ibu bapa yang tua tadi. Lepas tu wakaritu an awbika qablahuma, dan aku tak suka bahawa aku nak makan sebelum keluar. Jadi dia ni hormat pada ibu bapa dia, tak biasa makan sebelum ada ibu bapa dia. Nak ibu bapa dia makan dulu baru dia makan. Lepas ni ibu bapa dia tidur dah ni, dia tak makan juga. Nah, lepas tu falabis tu aku pun tunggu. Nah, tunggu kedua tu. Wal qadah ala yadi, dia bekas susu tu duk tangan tu. Antazru istaiqazuhuma, aku tunggu. Nah, nanti dia tu jaga kedua-dua. Siapa nama tu dia bapak ibu bapak dia aja keluar susu bola bekas nak bagi ke ibu bapak dia, ibu bapak dia nerah kedua-dua. Lepas tu dia tunggu susu duk tangan dia hatta balikal pajak hingga subuh duk tunggu. Nah, hingga subuh duk tunggu tua dia tadi. Susu duk tangan tu pastai qadha, maka dia jagalah kedua ibu bapak tadi. Fasyariba wa butahuma, maka minumlah kedua-dua. Nah, minum makin ni hak ia berah tadi tu. Lepas tu dia tawassul dengan Tuhan, dia wajak kebaikan yang tadi ni. Nah, kebaikan dia tak makan sebelum dua ibu bapa dia, kecuali ibu bapa dia makan baru dia makan. Dia hormat pada ibu bapa dia. Dia katakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-saqra fanfarajat syai'a. Tuhanku, jikalah perbuatan aku ini untuk keredaan Engkau ya Allah, fafarij 'anna, maka bukalah pintu gua yang kami berada di dalamnya. Nah, min hadhihi as-saqra, tertutup ini batu ni. Fanfarajat, maka terbukalah sikit batu. Tak buka habis, tak nak masuk, buka nampak tengok luar. Lepas tu mari seorang lagi tawassul hak lain pula. Hari ni saya nak baca ni hak buat baik pada dua ibu bapa. Nah, kita ni nak apa tak buat baik pada ibu bapa kita. Nah, sampai itulah. Nah, kita kerana ibu bapa ni adalah satu menyebabkan kita tak boleh masuk syurga kalau kita derhaka kepada dia. Bahkan Allah Ta'ala tu uqubah, balas atas dunia lagi kepada kita. Di antara hadis hak Tuhan ayat kata orang derhaka pada ibu bapa ni Tuhan balas kat dunia ni gapo hadis. Dia kata yu'ajjilullahu uqubah fid dunya, Allah Ta'ala mencepatkan balasan atas dunia lagi orang derhaka pada ibu bapa. Mengikut satu hadis sahih daripada Abi Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Tiap-tiap dosa Allah Ta'ala mentakhirkan daripadanya apa yang ia kehendak kepada sampai kiamat. Ya, tiap-tiap dosa Tuhan nak balas, tak balas tadinya, kecuali nanti balas syurga dan neraka. Ya, balas di akhirat esok. Ya, buat baik balas syurga, buat jahat balas neraka. Tuhan balas neraka tahu saya dah dunia ni. Hak kita untuk buat tak dunia ni Tuhan balas neraka. Nah, tapi balas molek tak molek. Kalau buat molek Tuhan balas molek, buat tak molek Tuhan balas tak molek. Nah, Tuhan balas neraka. Kecuali hak Tuhan tak balas kat dunia ni kata illal baghyu, orang zalim. Nah, orang zalim, nah orang bagi tapa orang, bunuh orang. Tuhan cepat dah dunia. Nah, lepas tu wa uququl walidaini, dan orang derhaka dua ibu bapa. Nah, Tuhan balas kat dunia juga. Au qati'atur rahim, ataupun orang putus rahim. Nah, putus rahim ni orang balak dah tak tegur. Lebih lagi yang duk balas sangat adik-adik ni. Putus rahim dengan adik-adik ni payah nak masuk syurga sebab tak boleh masuk syurga juga. Nah, banyak orang kita duk balas adik-adik. Balas keluarga. Bubuk saka balas. Siapa naik hakim. Saya tak kecek, kakak dengan adik tak kecek. Bubuk saka. Sebab dia balas ni. Kita sama sekali kita tak lebih dari 3 hari kalau kita ada tekih dan apa. Nah, tak ada rasa dalam 3 hari lepas tu tegur ada apa. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Jadi 3 perkara ni iaitu orang zalim, orang derhaka bapa, orang putus rahim, Allah Ta'ala mencepatkan bagi tuan dia di dunia lagi sebelum mati. Gapo balas sehat dunia ni? Yu'ajjilu uqubataha fid dunya. Pertamanya yudayyiqu alaihi fi rizqihi. Allah Ta'ala menyepit ke atasnya rezeki, hidup susah kat dunia. Itu tanda balas Allah Ta'ala dah bagi jaga pada Allah Ta'ala. Pada ibu bapa. Yang dua, la yunsa'u lahu fi ajalihi. Allah Ta'ala tak panjang umur. Tidak memanjangkan umur. Kama yunsa'u lil bar, sebagaimana Allah Ta'ala memanjangkan bagi orang yang baik terhadap ibu bapa. Lil bari li walidayhi. Orang yang baik pada ibu bapa Allah panjang hubung umur dia. Orang yang derhaka Allah Ta'ala pandai minat umur dia. Ni dua hak balas dunia. Yang tiga, la yurfa'u lahu amalu yaumul khamis lailatul jum'ah. Allah Ta'ala tak akad baginya amalnya pada hari Khamis pada malam Jumaat. Karena kita ni ada untuk tanda belakang ni, nak orang. Kiri kanan pakai untuk tanda belakang. Orang duk nana dia tak letih, dia tak tidur. Iaitu apa dia? Kiraman katibi. Ada apa raqiati ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perbuatan kita, perkataan kita kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Raqib tulis hak molek, atid tulis hak betul. Lepas tu yang ambil surat niluh mahfuz tu main tak dah dunia, langit dunia, surat bagi hak nulis. Lepas tu yang ambil seminggu kali buat turun tulis. Dia tulis kita ni, wadu-wadu kita tidur. Setengah ulama kata yang kita tidur tu duk kepala saya, duk kaki saya. Buat jaga apa? Raqib main duk sini kan itu. Nanti tulis amalan kita. Tapi dah seminggu kali nak surat salim pun, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Naik taklah langit dunia. Sahabatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manakala ditanya, "Ya Rasulullah, apa Rasulullah puasa hari Khamis? Sunat hari Khamis?" Jawab Rasulullah, dia suka amal dia diangkat ke langit. Dia yang dalam amal dia puasa. Dia duduk dalam amal dia. Hari ni dia puasa penuh, malah tak akad. Amal dia naik langit. Sabit itulah sunat puasa hari Khamis. Lepas tu sahabat lain sunat hari Senin tu, hari beranak dia. Sunat puasa hari beranak dia. Pak kita bila memang pakat ada puja, pakat kela hari beranak Nabi. Hari Senin pakat kela. Tapi Nabi suruh puasa hari beranak dia. Sahabat tanya puasa hari Senin tu
kerana hari anak dia, dan puasa hari Rumi itu kerana diangkatkan amalan. Lepas tu setahun kali dia himpun. Nah, puasa apa setahun? Himpun naik di langit 7. Amalan kita tak ni. Iaitu malam mana? Kalau dia malam duduk bergaduh malam ni 10 Sa'ban tu. Nah, setahun kali ni 10 Sa'ban, dia naik baru, naik tukar surat sebuah lalu, naik tak diluh mampu mana atas langit tu, lepas tu buat turun. Buk baru pula tak langit. Nah, naik tu dia pula. Sampai itulah dia mau pakai ada dia baca Yasin malam ni 10 Sa'ban tu. Nah, minta panjang umur, minta tetap email, minta murah rezeki. Dia ada hadis tapi ada mojok pada mendoa amal. Nah, pak kita nak amal dah tak? Tak ada gapo tapi tak serupa kat awak sore rumah. Dan nak minta awak minta sore rumah. Baru semai malam sore. Nak itu hapung dosa kita semua minta sore. Tak serupa kat amal-amal. Kita ada sunnah amal. Nah, sampai itulah kita nak agama nak hidup amal-amal kita. Nah, kerana di antara tempat mustajab doa pun dah belum subuh. Belum salat paham dalam semaya, lepas tu belum subuh waktu fajar. We hidup semaya malam, ya boleh maya lah. Kalau malam nak maya witir, boleh qiyamul lail, boleh maya tahajud, boleh maya malam. Pas maya witir tu, nak maya seka'at pun boleh, tak ada apa. Dah ada Nabi maya seka'at, maya dua, pak witir seka'at. Ada. Nabi semaya 3, ada juga. Witir semaya 3 ka'at. Pas 3 ka'at tu 2 resan pula dah. Biasa maya tak ada tahiyat tu. Bangun tahiyat halafi baru tak ada. Lepas tu buat 3 ka'at ada juga. Dah 2 ka'at misalnya, lepas tu pukul 1 salat pula. Ada juga. Lepas tu Nabi semaya 5 ka'at ada. Maya witir. 5 ka'at ni tak ada tasyahud, tasyahud akhir lah tu. Dah. Kak tamu tunduk bang, tak dua support tu. Bawa akhir kali baru tasyahud. Baru misalnya, tak 5 ka'at. Pas nak maya 7 aku 7 juga. Maya 7 ka'at, tak ada tahiyat. Tahiyat akhir saja 7 ka'at. Maya witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi. Witir maya tak ikut guru. Lepas tu maya 9. Hak 9 tak lupa sikit. Maya 9 ni ka'at berapa? Nabi tasyahud. Sudah tasyahud bangun. Yang 9, pas 9 itulah tasyahud akhir baru salat. 2 tasyahud, hak 9 ka'at. Lepas tu maya hak sebelah. Nah, hak sebelah biasa ni, hak 2 ka'at. Nah, 2 ka'at satu salat, 2 ka'at satu salat, buat akhir sah. Hak sebelah ka'at. Jadi witir di sebelah ka'at. Hak Nabi kita semaya semaya witir. Lepas tu kita rajin boleh makin belakang. Nah, malam ni luah lagi nak maya witir, maya 7. Malam esok namanya Allah ke maya 9. Allah ke maya 11. Nah, semaya witir. Nah, kita nak buat qiyamul lail, nak buat lama tu nampak tak lawai dah buat kita. Nah, maya witir banyak sikit. Itu masalah orang jahka pada ibu bapa ni. Pertamanya dah yang tiganya tidak akad amalan pada hari Khamis pada malam Jumaat. Yang keempatnya la tuftahu abwaabas sama' li amalihi. Pintu langit tak buka nak terima amalan tak ada. Kerana kita masa kita nak mati ni, ketika Jibril main nak menyawa kita ni, ada malaikat main tak ada untuk buat naik amalan kita. Main batin, main bukah lah. Nak buh amalan kita buat naik kali roh kita. Nah, lepas tu buat naik sampai langit dunia tu, malaikat ni assalamualaikum. Ditanya, siapa? Si Anu bin Anu. Okey naik, okey molek, amalan buka pintu naik. Bawa naik, okey amalan tak molek, naik juga usuk habis dunia. Kita tak bau. Bawa salah siapa siang bicara, amalan tak molek, tahap tak boleh naik, tahap haram. Nah, ada malaikat. Karena dia kita takutnya yaksha alaihi maitatus su. Kita takut mati dalam kejahatan, mati tangan iman. Waliyadzubillah. Orang dakar pada ibu bapa ni mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Nah, itu orang kita takut. Nah, lepas tu semua malaikat Allah laknat orang dakar pada ibu bapa. Yang sampai la yustajabu du'a'uhu, Tuhan tak terima doa.
orang yang dah pada dua ibu bapa. Lepas tu kalau dia biasa dah pada ibu bapa, ya'ifu amnahu ahfadu, anak dia akan dah dia pula, dan cucu-cucu akan dah dia. Kalau dia biasa dah pada ibu bapa dia, anak dia dah dia pula, dan cucu dia pun dah pada dia. Itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya nak baca yang terakhir satu kisah. Nah, kisah ni hadis sahih tapi boleh kita ambil iktibar. Hadis tak ada sahih. Dia dah tahu pada ibu bapa dia kerana dia kasih bini. Masa Nabi ni. Nah, lepas tu dia nak mati tak boleh mengucap. Nah, iaitu nama dia Alqamah. Nah, biasa dengar kisah Alqamah. Nah, biasa dengar kisah Alqamah. Dia katakan, haka annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabun yusamma Alqamah. Dihikayatkan sesungguhnya adalah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda nama Alqamah. Nama dia Alqamah. Kana kathirul ijtihad fi ta'atillah. Dia ni rajin taat pada Allah Taala, bisejid semua. Fi solat semaya rajin, wassaum puasa semua, wassadaqah banyak sedekah. Alqamah tadi. Orang juruhlah orang taat pada Allah Taala. Famarida, pada saat ini dia sakit. Wastadda maraduhu, dan sangat sakit dia tadi. Fa'arsalat imratu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bini baru hatta lah seorang royak pada Nabi. Royak katakan, nah, inna zawji Alqamah fin nizah. Royak atas suami aku ni, nah, dia pergi sendiri lah. Royak pada Nabi atas suami dia ni, dia tengah berak. Nah, pak kita ada asing dah ni. Nah, dan tengah berak dia pakat raja asing. Dia tak ada raja asing, tapi royak kata dia tengah berak. Lepas tu aku nak beritahu kepada engkau ya Rasulullah tentang kelakuan dia ni lah. Nah, dia tu berat lah nak mati dah ni. Fa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar wa Suhaib wa Bilal. Nabi pun hantarlah 3 orang sahabat, Ammar, Suhaib, Bilal. Nah, hantar pergi di Alqamah ni. Nabi katakan umdu ilaih, hei buatmu pergi belakanglah di Alqamah. Kalau bini atau bini Alqamah sakit berat, walakinu syahadah, adalah kamu hajar asy-syahadah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Nah, lakinul mautakum dulu lah. Nah, ada sahih dah. Nah, suruh hajar mengucap, kita panggil hatta ngajar apa? Kita panggil hajar mengucap lah. Itu asy-syahadah. Famadau ilaihi, maka mereka tu gilah pada qalu alaihi. Fawajadu fi niza'il akhir. Waktu masuk dalam rumah dia, nampak dia tu duduk lipat tak apa-apa dah. Nah, patut faja'alu yulakinu, maka mereka itu hajarlah la ilaha illallah. Hajar nak mati. Walisanu la yantiqu biha, tak sedu, lidah tak kecek. Jadi dia hajarlah la ilaha illallah. Dia hajarlah la ilaha illallah, tak tu walisan la yantiqu biha, tak boleh kata apa. Kerah ni tu. Wah, 3 orang saat itu. Nah, fa arsalu ila Rasulillah yakbiruna, pakat gilah jumpa Rasulullah, kita ada. Nah, ayat kata Alqamah ni tak nak hajar la ilaha illallah, tak kata. Lalu telah Rasulullah tanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal min abawahi min ahdin hayy? Adakah Alqamah ni, adakah lagi 2 ibu bapa dia sedang hidup lagi? Pada ada seorang itu jawab, kila ya Rasulullah, ada ummu kabiratus sini, ada ibu dia tua dah, nak berjalan tak ada. Ibu Alqamah ada lagi, ayah mati dah. Fa arsala ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun hantarlah seorang sahabat pergi jumpa dengan dia. Wa qala li Rasul. Nah, lepas tu Rasul kata dia kata, "Qullah in qadarti 'ala al-masir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa faqarri fil manzil hatta ya'ti." Kalau menggagah, kejap tu, kalau engkau gagah, hendaklah kamu pergi jumpa dengan Rasulullah. Kalau tak gagah, faqarri, duduk rumah lah, fil manzil, rumah, hingga Rasulullah pergi jumpa dengan engkau. Faqala faja'ilah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha bi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala. Lepas tu waktu kata mana? Nafsi bi nafsi fida'u ana ahqqu bi ityani. Demi diriku, aku berhak pergi jumpa dengan Rasulullah. Tak saya marilah. Lepas tu fatawakkat, maka dia pun tukar. Dia tukar. Nah, tukar.
wa qamat ala asr, tukak di jalan tertukaklah. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa dengan Rasulullah. Fasallamat, maka wisalah, assalamualaikum. Faradda alaihi assalam, aku jawab salam dia. Wa qala, Nabi pun tanya, ya Ummul Qamah, hei ibu Al-Qamah, asdikini wa in kazzabtini ja'al wahyu min Allah. Mung wayak benar, aku tak boleh bohong. Kalau mau bohong, wahyu tu hai wayak aku. Ya ukur tu watak ni. Pasti tanya, kaifa kana hala waladika Al-Qamah, bagaimana keadaan anakmu nama Al-Qamah? Qala, jawab orang tua tu, ya Rasulullah, kathirus salat, kathirus siyam, kathirus sadaqah. Dia ni rajin maya, rajin puasa, banyak sedekah, banyak maya, banyak puasa. Wayak pada Rasulullah. Qala Rasulullah SAW tanya lagi, ma haluka, keadaan lain ke apa lagi? Qala, jawab Rasulullah, ya Rasulullah, jawab ibu Al-Qamah tadi, ya Rasulullah, kana yu'athiru ala zaujatihi wa ya'sini. Adalah dia tu bini, kasih bini, siapa dia dah kepada aku, tak ada kekelik tu bini dia. Nah, ada mana bagi kita dah ini, tinggal ibu tak ada hari raya, tak ada kelik, tak ingat ngomong lah dengan bini. Nah, kan yu'athiru ala zauji wa ya'sini. Lepas tu aku marah dia. Nah, kan tak boleh jarang aku tua lagi, tak ada lagi, duk sore lagi. Faqala Rasulullah SAW, inna sakhita ummul Al-Qamah hajaba lisanu Al-Qamah an syahadah. Rasulullah tahu, sahabat Al-Qamah tak boleh mengucap la ilaha illallah saat ni, sahabat ibunya marah. Rasulullah tahu, sahabat Al-Qamah tak boleh ucap kalimah la ilaha illallah kerana ibunya marah. Summa qala ya Bilal, Nabi kata, wahai Bilal, Bilal tak kebal tu lah, intalik mungkin wajmat li hataban kathiran, dia ambil kayu banyak, dia ambil kayu api, hataban nak kayu api banyak. Kalau nak jawab ibu, ya Rasulullah, mama atas nak nawak kayu api banyak. Jawab Rasulullah, wa harrikuhu bin nar baina yaday, aku nak bakar Al-Qamah dapat ibu dia lah tu. Jadi Rasulullah suruh Bilal ambil kayu, ibu tanya buat kayu. Rasulullah tak nak bakar Al-Qamah dapat ibu dia lah tu. Qalat, jawab ibu, ya Rasulullah, waladi itu anakku. Nah, la yahtamilu qalbi in tuhrikuhu bin nar baina yadi. Aku tak boleh nak sabar lah, hatiku tak boleh nak sabar, dia tak bakal dapat pun. Nah, lepas tu Nabi jawabnya, ya Ummul Qamah, azaballah asyaddu wa abqa. Azab Tuhan lebih berat lagi, lebih kekal pada ni lagi. Ni bakal tadi ni sama dah ya, neraka lebih berat lagi. Kalau gitu, kata kalau nawi anakmu tu, nah boleh mengucap la ilaha illallah, nah naklah kamu minta ampun Tuhan dan mudah dia, ayyakirallahu lahu faddi anhu, mudah dia, nah kerajaan dia lah kamu dah marah dia. Baru itulah Nabi kata, fawallazi nafsi biyadih la yantabi Al-Qamah bi salati wala siyami wala basar. Tak ada nampak sikit abuk Al-Qamah duk ismaya, duk puasa, duk sedekah, tak ada nampak sikit abuk. Nah, dengan sebab engkau tu Allah dia. Dah Nabi dah ayat kita dia apa? Ya Rasulullah, asyhadullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadrani minal muslimin. Aku saksi pada Allah Ta'ala dan malaikat semua dan orang yang ada seliling hari ni, inni qad raditu an waladi. Dia saksi lah. Bahawa Nabi kata ni, aku telah redha pada anakku Al-Qamah. Baru dia marah dia, Nabi nak pakar. Lepas Nabi kata itu semaya, kau tak ada faedah sikit abu, ia masuk nakor. Barulah dia redha kepada anak dia nama Al-Qamah. Boleh kata redha tu bakal Rasulullah SAW, intal ya bila ilah. So bilang kihim lah, di tempat Al-Qamah tadi. Uzuk hal Al-Qamah. Faqal Rasulullah intal ya bila. Uzuk hal yastati an yakul la ilaha illallah amla. Kita tengok Al-Qamah, boleh ucap lagi kalimah la ilaha illallah. Fala'alla ummul Al-Qamah takallam bima laysa bi qalbi haya' minni. Boleh jadi ia redha saat ni tu kerana ia malu kat aku, Nabi kata. Dah bukan kerana hati dia tak. Kalau ia malu kat aku tak boleh lagi mengucap tu. Tak boleh ucap la ilaha illallah lagi. Dia tengok bila. Fantalaqa bila fasami Al-Qamah min dakhil yaqul la ilaha illallah. Boleh redha tak? Al-Qamah tu boleh ucap lah la ilaha illallah. Bila kita tengok boleh mengucap lah. Waqala pada bila waqala bila aku masuk, bila aku katakan
ya haula orang-orang dah lepas nak mati itulah. Wa in sakita ummal alqamah hajaba lisan syahadah. Tadi alqamah tak boleh kata tadi tu kerana ibu dia sangat malu pada dia. Nah, ibu dia reda dah, dah boleh mengucap dah. Wa inna lidaha atlaqa lisanu. Kerana ibu dia reda, lidah dia tak berat dah. Nah, boleh kecek boleh kata dah. Thumma mata alqamah min yaumihi. Kamu dia mati hari itulah alqamah. Baru boleh ucap la ilaha illallah, dah mati hari itulah dah. Hak ni orang nak kalimah la ilaha illallah ni mati dah kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, kalau dosa banyak mana pun kalau mati dah kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Okay. Tapi kalau mati tak ada kalimah la ilaha illallah, nah mati dah kalimah ke lain. Sampai itulah biar nak mati tu kita kena hajar tak boleh kecek, tak boleh tegur ke lain. Nah dah la ilaha illallah, kau itu apa tak boleh nyak. Nah, tak boleh kecek hal lain, aku tanya foto tanya tak boleh lah. Takut mati dah kalimah lain. Nyak. Pas buah lama pula tu nampak itu lalai tu ajar pula. Nah, la ilaha illallah. Nawi dia tu mati dalam kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak ada musik, orang itu dalam musik Allah ajar, tak situ lagu ni dah. Banyak pak kita ajar pak paling jeling tengok. Tak situ. Ada tu sebab-sebab tu. Nah, boleh dia tak saya kata. Ya ada sebab-sebab. Nah, kemudian Nabi pun gila. Nah, umur alqamah yang mati itu. Fahadahu Rasulullah wa amara yaslu wa kafanahu. Nabi pun suruh mandi suruh kafir. Nabi pun semaya lah. Lepas Nabi pergi kubur. Wa hadara datni Nabi pun pergi kubur. Bawa pasane alqamah siap. Nabi di biga kubur tu Nabi katakan, ya ma'syaral muhajiri wal ansar, man faddala zawjatuhu ala ummihi fa alaihi na'matullah wal malaikah wal nasi ajma'in. Siapa-siapa melebihi isteri di atas ibu dia, maka di atasnya laknat Allah Ta'ala, laknat malaikat dan laknat manusia semua. Dan Allah Ta'ala tak terima taubat dia kecuali apa dia radhiyallahu fi ridhaha wa saqitallahu fi safatiha, kecuali Allah Ta'ala redha dia dengan redha ibu bapa dia, dan Tuhan marah dia dengan sebab ibu bapa marah dia. Sampai itulah kita ni, nah, dengan ibu bapa ni kadang-kadang kita tak apa. Sebab apa kita doa Tuhan tak terima ni? Di antara sebab itu doa lama dah doa Tuhan tak minta kau tu minta kan apa lah Tuhan tak terima doa kau ni. Nah, boleh jadi ada sebab-sebab kita. Nah, akhir sekalinya dia katakan, akhi kam doa da'a Allah falan yastajibu laka. Di mana la yastajibu laka? Berapa doa kita doa kepada Allah Ta'ala tapi doa tidak diterima. Kenapa doa kita tak terima? Boleh jadi kita tu derhaka dengan ibu bapa kita. Nah, boleh jadi kita derhaka dengan ibu bapa kita dengan berkata tadi, dengan kita duk ngopak, kita tak sedar duk rayak hari apa orang duk mati, kita tak mati. Orang lain ni hak sepak berdeh hak tu hak lebih teruk lagi lah. Nah, duk kocoh ibu sepak ibu tu lebih pada derhaka dah tu. Dah hak perkataan teruk dah. Pasti kata la'allaka bakhilta ala walidaika. Boleh jadi engkau ni kupik bakhil dengan dua ibu bapa engkau. Nah, besok tak kita duit kepada ibu bapa itu 100 tok, 1000 tok. Nah, dia kata 100 riyal, 1000 riyal, 500 riyal. Besok beri tak kepada ibu bapa kita. Kadang-kadang kita tak lupa juga. Nah, la'allaka rafa'ta sautaka yawma minal ayyam. Kadang-kadang kita kecek tu tinggi suara dengan ibu bapa kita. Nah, dengan sebab ni lah dia kata Tuhan tak terima doa kita. Kita tu ingat tak khabar kita tu dakar kepada tua ibu bapa kita. Akhir sekali barru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Hendaklah kamu berbuat baik dengan ibu bapa kamu, barulah buat baik oleh anak-anak kamu. Nah, wa'lamu anna saqitallahu fi safatil walidah. Tahuilah bahasa kemarahan Allah itu dengan kemarahan dua ibu bapa. Akhir sekali kita berdoa, as'alallahu an yurzuqna wa iyyakum albirra biwalidaina wa yusabbitna ala dzalika wa an takuna qurrata a'yun lahum wa an yarhamuhum rabbuna kama rabbayana shaghira. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu billahi minallah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Ustaz Ida. Saya Mas